Ini ada gambar, boleh lihat. Teori Darwin mengatakan bahawa kejadian makhluk adalah berasal daripada spesies burung. Dan kejadian makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Ustazah Huda Rahmat. Dan kali ini kita akan sama-sama melihat apakah contoh soalan-soalan kemahiran berfikir aras tinggi dari bidang Al-Quran dalam buku teks pendidikan Islam tingkatan 4. Jom sama dengan anak sekalian kita lihat tajuk yang pertama dahulu, iaitu daripada tajuk larangan rasuah. Anak-anak boleh rujuk buku teks pendidikan Islam tingkatan 4 pada muka surat 28. Mari kita lihat soalannya. Baiklah anak-anak, kita lihat soalan yang pertama. Ada satu gambar rajah di situ bersama bantras rasuah. Boleh kita katakan sebagai poster juga. Soalannya berbunyi, bincangkan peranan anggota masyarakat untuk mencegah perbuatan rasuah. Jadi dalam soalan ini perlu kita kenal pasti bahawa soalan berkehendakkan untuk kita mencadangkan ataupun mendatangkan jawapan berkenaan dengan peranan sebagai anggota masyarakat. Fokus soalan ini kepada anggota masyarakat. Baik, kita lihat contoh jawapannya. Baik, suka untuk Ustazah ingatkan di sini, apabila soalan berkehendakkan kita mendatangkan jawapan dari aspek ataupun peranan masyarakat, maka untuk lebih selamat, mulakan jawapan anda dengan perkataan masyarakat. Masyarakat boleh, apakah peranan anda sebagai masyarakat? Masyarakat boleh membuat laporan kepada pihak berkuasa. Itu isinya. Kita sambung dengan huraian dengan menggunakan kata hubung supaya dapat diambil tindakan segera. Kesannya, sebagai huraian lengkap, individu terlibat akan takut untuk mengulangi jenayah rasuah. Dan kita akhiri jawapan dengan kesimpulan, iaitu kesimpulannya kita mestilah menghindarkan diri daripada perbuatan rasuah agar hidup diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah saja bukan? Baiklah anak-anak, kita pergi dan berpindah kepada soalan kedua. Dari tajuk memahami sunnatullah. Dan dalam tajuk memahami sunnatullah ini kita akan berjumpa dengan dua soalan. Maka kita lihat soalan pertama dahulu, iaitu daripada buku teks pendidikan Islam tingkatan 4 muka surat 36. Jom kita lihat soalannya. Baiklah, yang pertama dalam tajuk memahami sunnatullah. Semua kejadian di alam ini mengikut cara dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pernyataan ataupun stimulus yang diberikan. Soalannya, bagaimanakah anda mengaplikasikan pernyataan di atas dalam kehidupan? Huraikan. Jadi soalan ini menghendaki untuk anda mengaplikasikan pernyataan yang telah diberikan. Jadi anda perlu faham apa yang dimaksudkan, apa yang telah diberikan dalam pernyataan tersebut, iaitu berkaitan dengan sunnatullah. Jadi kita lihat contoh jawapannya. Baiklah. Mensyukuri segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita jadikan dia sebagai isi menjawab kepada persoalan bagaimana kita memahami pernyataan yang telah diberikan tadi, iaitu dengan isi kita mensyukuri segala nikmat kurniaan Allah berkaitan dengan sunnatullah tadi dengan mentaati perintah dan meninggalkan larangannya. Kesannya jiwa akan menjadi tenang. Kesan kepada kita bersyukur kepada nikmat yang Allah kurniakan. Kesimpulannya, kita mestilah meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa menentukan setiap sesuatu mengikut
kehendaknya. Di situ kita menjelaskan apa sebenarnya yang perlu kita sebagai hamba lakukan dengan kita mensyukuri segala nikmat kurniaan Allah, yakni sunnatullah yang telah Allah tetapkan. Baiklah, kita berpindah pula kepada soalan ketiga, iaitu soalan yang kedua dalam tajuk memahami sunnatullah. Okey. Baiklah. Di situ ada satu gambar rajah ataupun di belakang ustazah ni ada gambar, boleh lihat. Teori Darwin mengatakan bahawa kejadian makhluk adalah berasal daripada spesies burung. Dan kejadian makhluk di sini sebenarnya merujuk kepada kejadian manusia. Itu yang dinyatakan dalam teori Darwin. Apa soalannya? Bincangkan pernyataan di atas dengan menghubungkaitkannya dengan konsep sunnatullah. Jadi kita perlu faham bagaimana kejadian sebenar manusia, kejadian manusia yang Allah telah ciptakan dengan kaitannya teori Darwin ini. Baik, kita lihat contoh jawapan. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kerana dikurniakan akal untuk berfikir. Justru ini jelas menunjukkan kehebatan dan kekuasaan Allah terhadap makhluknya. Berkaitan dengan sunnatullah itu. Kesimpulannya, kita mestilah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tergolong dalam hamba-Nya yang bertakwa. Jadi sebenarnya di sini awal-awal lagi kita nyatakan sebagai isi Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Bermakna kejadian manusia adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia, bukannya dari spesies beruk sebagaimana yang dinyatakan oleh teori Darwin tadi. Baik, seterusnya kita berpindah kepada soalan yang keempat. Baik. Soalan keempat berada dalam tajuk larangan mempersendakan agama. Begitu juga dengan tajuk ini, ada dua soalan dan kita akan lihat satu persatu. Anak-anak boleh rujuk buku teks pendidikan Islam tingkatan 4 dan buka muka surat 42. Kita lihat soalan pertama. Makan pada siang hari di tempat terbuka pada siang Ramadan. Anak-anak boleh rujuk. Boleh lihat gambar di belakang ustazah ini. Berbagai menu pilihan makanan tersedia. Namun kita perhatikan soalan ini menyatakan bahawa makan pada siang hari di tempat terbuka pada siang Ramadan. Huraikan hujah anda bagi menangani situasi berikut. Sudah pasti saya yakin anak-anak tahu yang mana hukum makan secara terbuka pada siang Ramadan adalah haram. Jadi bagaimana untuk kita menangani situasi ini? Mari kita lihat contoh jawapannya. Saya akan memberikan teguran dan nasihat dengan cara yang baik. Itu yang pertamalah sebagai pelajar, sebagai anak yang tahu ada orang dewasa yang ataupun mungkin rakan-rakan anda sendiri yang terlibat melakukan perbuatan makan di siang hari pada bulan Ramadan, maka caranya ialah kita berikan teguran dengan cara yang baik, agar dia dapat meninggalkan perbuatan tersebut. Ini kerana jika disengajakan perbuatan tadi, yakni makan di siang hari di tempat terbuka pada bulan Ramadan, ia akan dianggap mempersendakan agama. Seolah-olah mempersendakan agama. Kerana jelas hukumnya adalah haram. Kesimpulannya, kita mestilah mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan agar hidup diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika ada rakan anda yang melakukannya sedemikian, nasihatilah dia dengan baik. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk padanya untuk berubah, untuk bertaubat dan tidak mengulangi lagi kesilapan yang sama. Baik, kita berpindah pada soalan yang berikut, iaitu soalan yang kelima, yang
yang mana soalan kedua dalam tajuk larangan mempersendakan agama. Okay. Dan boleh rujuk muka surat 42. Baik, kita lihat apakah soalannya. Melabelkan agama Islam sebagai agama ketinggalan zaman. Itu satu kenyataan dalam soalan ini, dan berkehendakkan kita untuk huraikan hujah anda bagi menangani situasi berikut. Okey, bagi soalan pertama tadi, situasi yang diberikan ialah ada orang yang makan di tempat terbuka pada bulan Ramadan. Manakala pada situasi kedua ini melabelkan agama Islam sebagai agama ketinggalan zaman. Bila kita berhadapan dengan golongan sebegini, apakah yang perlu kita lakukan? Okey, mari kita lihat jawapannya. Saya akan menjelaskan kepadanya bahawa tuduhannya itu boleh merosakkan akidah. Perlu kita jelaskan dengan sebaiknya lah kepada golongan sebegini bahawa perbuatan menuduh Islam sebagai agama yang ketinggalan itu sebenarnya adalah boleh merosakkan akidah, kerana ia boleh membatalkan imannya. Perbuatan tadi boleh membatalkan iman seseorang. Ini kerana perbuatan tersebut adalah juga termasuk dalam mempersendakan agama. Menghina Islam, menuduh Islam dengan tuduhan yang bukan-bukan, tuduhan yang tidak sepatutnya, itu juga sebenarnya termasuk dalam mempersendakan agama. Kesimpulannya, kita mestilah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar beroleh keberkatan dalam hidup. Mudah-mudahan, insya-Allah. Baiklah, mudah saja bukan? Seterusnya kita lihat pula soalan yang ke-6, iaitu di bawah tajuk dakwah pemacu kemajuan. Okey, nak boleh buka buku teks Pendidikan Islam tingkatan 4 dan rujuk muka surat 48. Jom kita lihat soalannya. Baiklah. Hayya 'alal falah. Saya yakin anak-anak pasti dan tahu lafaz apakah ini, yang mana lafaz yang selalu kita dengar dialunkan, dilaungkan juga dalam azan. Okay. Bagaimanakah anda mengaplikasikan pernyataan di atas dalam kehidupan seharian? Huraikan. Jadi di sini anak-anak perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan hayya 'alal falah, iaitu marilah menuju kejayaan. Okey. Jadi bagaimana kita aplikasikan pernyataan ini dalam kehidupan kita? Okey. Jom kita lihat contoh jawapannya. Saya akan bersungguh-sungguh menuntut ilmu dengan sentiasa fokus kepada pengajaran guru. Kesannya akan mendapat kejayaan cemerlang dalam peperiksaan. Kesimpulannya, kita mestilah sentiasa berusaha dan berdoa agar termasuk dalam golongan yang berjaya dunia dan akhirat. Jadi soalan ini berkenaan kita menyatakan bagaimana kita mengaplikasikan hayya 'alal falah tadi, bagaimana untuk kita menunjukkan cara untuk menuju kepada kejayaan dalam kehidupan kita. Jadi sudah pastilah sebagai seorang pelajar, jawapan anda berkisar tentang menuntut ilmu. Okey. Baiklah. Jadi insya-Allah kita berakhir di sini dahulu. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga ia memberi manfaat kepada kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.